Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kelas mari ngaji. Dan minggu lepas saya tak sempat bersama dengan tuan-tuan. Ustaz Saiful sempat 2 kelas, saya tak sempat 1 kelas pun. Ala kulli halnya, alhamdulillah hari ini kita diberi kesempatan untuk kita bertemu dalam episod yang ke-33 kalau tak silap saya. Dan hari ini insya-Allah kita akan baca bermula daripada ayat 115 sehingga ayat 119 daripada suratul Baqarah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan sebelum tu tolong saya klik button share untuk kita jadi ad-dalu ala khairin kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan. Okey, untuk tidak melengahkan masa, marilah sama-sama kita buka dulu majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, alhamdulillah, selesai kita baca suratul Fatihah sebagai pembukaan kepada majlis kita dan juga mudah-mudahan sebagai penarik keberkatan kepada Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, hari ini insya-Allah kita akan baca bermula daripada ayat 115 sehingga ayat 119. Okey. Okey, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua kepada Ustazah Najibahna, Ustazah Hernawati, Ustazah Zanaria, Ustazah Alfiza, Ustazah Salma, Dr. Zul, Ustazah Rafisa. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Okey, jom kita mula kelas kita dengan baca ayat 115. Okey, jom kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil masyriq wal maghrib. Fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Okey, walillahi. Kalimah Allah apabila datang sebelumnya bagi bawah, sama ada lillah, walillah. Lam pada kalimah Allah dibaca dengan nipis. Walillahi, walillah, la nipis. Jangan walillahi, tak boleh lah.
Ataupun kalau kita nak nipis juga kita baca walillahi ma, tak boleh lah. Sebab setiap yang berbaris atas kita perlu jelaskan baris atas dia. Di samping huruf tadi huruf tebal kena tebal, huruf nipis kena nipis lah. Yang pentingnya baris huruf tebal nipis kita kena jelaskan dan juga baris kita kena jelaskan. Okey, walillahi bukan mulut. Walillah satu jari. Perlu tak seringai untuk nipis? Jawapannya tak perlu. Okey, tidak perlu seringai. Seringai ataupun infiraj asyafatain, kita tarik bibir. Hasilnya adalah ta'riyatul asnan, menampakkan gigi, barisan gigi, kita tarik li. La tak boleh, kena la. Walillahi walillahil masyriq wal maghrib. Kalimah al-masyriq huruf shin. Al-mash, habis. Al-mash, mash. Dia bukan al-mash. Kita rasa penolakan angin daripada dada dan kita tahan, tak boleh. Ataupun kita baca al-mash, muncung, tak boleh juga sebab makhraj bagi huruf shin adalah ash, shash. Okey, dia mulut berada dalam keadaan yang biasa saja. Muncungnya adalah untuk kita guna baris depan. Ada orang kata sifat tafashi menyebabkan walillahil masyriqu kena muncung. Jawapannya tidak. Tafashi bukan berkait dengan bibir, tapi tafashi berkait dengan angin yang keluar daripada tengah lidah. Dia melanggar lelangit dan dia keluar mulut. Okey. Walillahil masyriq wal maghrib. Ni satu lagi huruf ghain. Okey, kita ramai di kalangan kita baca wal maghrib. Mau. Huruf ghain tak? Jawapannya kurang jelas. Huruf waw tak? Jawapannya juga kurang jelas. Okey, kita nak jelaskan yang kita sebut tadi adalah huruf ghain. Wal mag. Habis. Dia bukan wal mau. Tak. Ada orang katakan ghain ni bersifat dengan rakhawah. Maka kena ada suara yang memanjang. Okey, jawapannya adalah kita sebut huruf mukammalan min ghairi ma takallufi bil latfi fi an-nutqi bila ta'assufi. Sebut huruf kena sempurna tapi tak boleh nak berlebihan. Maknanya kita sebut huruf tak boleh kita nak kurangkan dia ataupun kita nak panjangkan dia, tak boleh. Dia mesti datang dalam keadaan yang asal dia, yang tabi'i dia, yang sempurna dia. Maknanya sempurna ni lebih pun tidak, kurang pun tidak. Kalau jari kita yang sempurna ada 5, maknanya kalau ada orang jari 4 tu jari dia tidak sempurna. Ataupun yang ada jari 6 juga tidak sempurna. Maka kena datang dalam qadarnya sahaja. Wal mag. Kenapa kita tak muncungkan ghain sukun? Dia tidak terikat dengan mana-mana baris. Wal mag. Habis. Wal maghrib. Kita tak boleh baca wal maghrib, tak boleh. Sebab apa? Nak panjang sama dengan huruf sin. Mas mag, tak boleh. Okey, rumah dia berada pada tempat yang berbeza, sifat dia berbeza, maka keadaan ataupun hasil sebutan juga berbezalah. Sebab tu kita berpegang dengan dalilnya adalah atharus sifah, kesan sifat. Mana-mana sifat saja fi hurufiha, pada huruf-hurufnya. Okey, contohnya kesan sifat rakhawah pada huruf-huruf rakhawah mutafawitah, dia tak sama. Kesan apa lagi? Atharus sifah, kesan sifat pada huruf apa? Pada huruf hams. Mutafawitah, berbeza. Dia tak boleh sama. Okey, harapnya jelaslah. Bila kita berpegang dengan demikian, maka kita tak kalutlah nak ihdina kita baca hak panjang. Kenapa? Kerana rakhawah. Tak. Okay, kita perlu datangkan hak dengan qadarnya, bukan dengan qadar huruf shin. Kan kita dah tahu huruf ni dia tak sama. Dari sudut kekuatan dia pun tak sama. Ada huruf yang paling kuat, ada huruf yang paling lemah. Maka kita perlu datangkan dalam keadaan yang asal dia lah, tanpa kita menambah dan juga tanpa kita mengurangkan. Okey, ada orang tanya bagaimana kita nak dapatkan bacaan ni ataupun nak dapatkan qadar ni. Ianya perlu kepada bimbingan. Sebab itulah baca Quran ni tak lekang daripada yang utama sekali adalah at-talaqqi wal musyafahah. Talaqqi dan musyafahah. Okey. Wal maghrib. Habis.
Sama juga kita baca dengan dalam surah Al-Fatihah. Ghairil maghdubi, habis. Jangan maghdubi, ghin pun tak jelas, waw pun tak jelas, ataupun dia ada percampuran antara huruf ghin dan huruf waw. Okey, sambil-sambil boleh tolong saya klik button share. Kita nak jadi orang yang menunjuk kepada kebaikan. Bukan menunjuk-nunjuk, tapi menunjuk kepada jalan kebaikan. Okey, seterusnya. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa'a, buka mulut. Fa aina, masuk ke ya, jangan fa aina ma, tak boleh tak ai. Fa aina ma, pertemuan bibi atas dengan bibi bawah dalam keadaan yang sederhana, yang biasa-biasa saja. Okey. Dan huruf mim ni dia baris atas, maka kena buka fa aina ma, jangan fa aina ma ataupun fa aina ma, tak boleh, semua tak boleh. Okey, ingat bibi atas dengan bibi bawah pertemuan yang biasa. Lepas tu apabila huruf mim ni dia bersifat dengan sifatnya sifat apa Saya boleh sebut sifat dia apa? Infitah. Okey, infitah maknanya lidah kita ni berada di bawah. Ma. Sebutan bagi huruf mim ni dia tidak memerlukan di pangkal lidah bergerak dan hujung lidah bergerak, tengah lidah bergerak, tak. Dia berada pada tempat ataupun pada kedudukannya yang asal. Fa aina ma, fa'a. Jangan fa'ai, nampak tak? Okey, nampak tak? Tak, tolong komen lah. Okey, seterusnya. فأينما تولوا فثم وجه الله. Satu kalimah, thamma satu kalimah. Fathamma wajhullah. Tekan di huruf sa sedikit lah. Okey, dan huruf mim. Okey, jangan kita fathamma, hilangkan bibir kita, tak boleh. Nampak? Relax saja. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. واسي استدارة الفم. bukan bukan Okay, dia ada mulut kita jadi bulat. Okay, seterusnya. In wasi si bagi bawah, maka kita infirash syafatain, kita tarik bibir ke belakang. Hasilnya apa? Ta'ariyatul asnan, menampakkan barisan gigi kita. Wasi si, nampak? Jangan wasi nampak dengan gigi atas, tak boleh, gigi bawah je. Okey. Wasi'un ain, wasi'u, dia mesti tak ada sengau naik ke hidung, tak boleh. Okey, kalau kita baca wasi'un, tak boleh lah. Wasi'un alim, wasi'u, kita tak terikat dengan banyak mana nak buka ketika baris depan, tak ada. Okey, tapi apabila dia berbaris atas, buka mulut, hampir 2 jari. Kenapa? Kerana dia adalah huruf halqi. Bukaan mulut bagi huruf halqi lebih besar daripada huruf-huruf istifal yang lain. Okey, seterusnya. Wa qalu ittakhadallahu walada. Okey, wa qalu, qa, jangan waqa, jangan waqa, keluar angin, tak boleh. Wa qalu, ujung lidah digusi. Okey, pertemuan macam mana? Pertemuan yang sempurna. Kenapa pertemuan yang sempurna? Kerana dia bersifat dengan syadiduha, ajid ketembakan, sifat syiddah. Okey, dia mesti waqalut. Okey, apabila hujung lidah kita bertemu dengan gusi dalam keadaan yang sempurna, yang habisu fihi nafas, menyebabkan nafas ataupun suara kita tertahan. Lepas tu huruf ta dia ada satu sifat lagi yang
kontra dengan sifat syiddah tadi, iaitu sifat hams. Okey, datangkan syiddah wa qalut, lepas tu wa qalut ta. Okey, lepas tu dia akan ada sedikit angin lah keluar. Dan dia tak jelas ketika mana dia berbaris lah. Wa qalut takhadallahu walada. Buka mulut. Jangan walada, bukan. Okey. Seterusnya subhanah, buka mulut. Jangan jangan lambat. Nak subhanah, cukup untuk sin kita muncung, ba dia ada qalqalah. Lantunan berlaku dengan cepat. Nah, dia bukan dia bunyi baris tak boleh. Subhanah. Okey. Ballahu ma fis samawati ballahu ma fis samawati wal ard. Ballahu, lam bertemu dengan lam. Idgham. Ballahu, jangan dengar lama kat situ. Idgham. Ballahu. Habis. Ma fis huruf sin. Kita lepas. Ma fis samawati. Okey. Wal ard. Di kalimah wal ard ni ramai yang keliru lah. Jangan baca wal ard. Dia tak bunyi ra. Ataupun wal ard, tak ada dad. Ataupun wal ard. Tu baru ra, baru dad tak ada lagi. Lidah dia tarik ke dalam. Kita nak makhraj bagi huruf ra, permukaan lidah dengan langit kat depan ni. Ketika mana sukun, di situlah makhrajnya. Ketika mana berbaris bawah, di situlah makhrajnya. Ketika mana berbaris depan, di situlah makhrajnya. Dia tidak berubah. Bukan kata masa dia baris bawah, dia kat depan sikit. Bila dia baris depan, tebal, kena tarik ke belakang. Tak. Dia sama je. Okey, dan sifat takrir, sifat getar, mesti ada pada huruf ra. Huruf ra. Sifat lazimah la yanfakku anhu. Sifat yang lazim yang tidak boleh dipisahkan daripada huruf ra. Mar wal ard. Dalam keadaan pertemuan dua sukun, ra sukun yang pertama, dad sukun aridah yang kedua, maka kena kita keadaan ra tu dia telah hilang sebahagiannya lah. Wal ard, lalu saja dia ra dan keluar dia dad. Jangan wal ard kita tekan di huruf ra, tak boleh. Okey, seterusnya kullun lahu qanitun. Kullu bukan kullu. Qanitun, qanitun, ambil di pangkal lidah. Seterusnya badi'us samawati wal ard. Badi'us, lepaskan sin. Jangan badi'us sama, tak boleh. Badi'us samawati wal ard. Okey. Waalaikumsalam Ustaz Azman Aidan. Ra jar tawassut, infitah idlaq, takrir inhiraf. Okey, seterusnya wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey. Wa idza, waw satu kalimah, idza satu kalimah tekan di i. Wa idza qada amran. Okey, qada. Kita jumpa mbak, selepasnya jumpa hamzah, maka kita baca dengan panjang 4 harakat. Amran fa, jangan baca amran fa, tak boleh putus begitu. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
fa in nun wa ghunna miman thumma nunan shuddida. Digunnahkan mim dan nun yang ada tanda tasydid. Mana-mana huruf nun, mana-mana huruf mim yang ada tasydid dalam Al-Quran, maka kena baca dengan gunnah. Dan gunnah di sini adalah gunnah kamilah. Dan bila sebut gunnah kamilah, miqdaruha harakatain. Qadarnya dianggarkan dengan dua harakat lah. Okey. Tapi yang bezanya mana? Gunnah kamilah, akmal ma yakun, apa semua tu adalah tamakkun al-gunnah fil anf. Kemantapan dengun yang ada pada dalam hidung. Bukannya berkait dengan yang ni kena dengun paling panjang, yang ni dengun kurang sikit, yang ni dia pendek lagi. Tak. Gunnah kamilah dengun dia sama saja. Okey, jangan kita tersalah faham dengan istilah. Sebab itulah istilah pun kita tak boleh nak baca kita mentang-mentang kita mahir dalam bahasa Arab kita baca semua. Buku mutaqaddimin ulama lampau ni kita dah baca semua. Tak, dia tak sama. Okey, kita perlu ambil faham daripada para guru kita jugalah. Okey. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Fayakun, bukan fayakun, tak. Fayakun, fayakun. Fa satu kalimah, yakun satu kalimah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Wan Muhammad Zaini. Saya Azizah, Ustaz Osman. Okey. Seterusnya kita sambung lagi sikit. Jom kita baca bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Okey. وقال واو satu kalimah, qala satu kalimah, tekan di huruf qaf, tak ada angin. waqa. Okey, la ya'lamu huruf ain, la ya, habis. Jangan la ya'lamu, tekan banyak tak boleh. Ya, habis. La ya'lamuna laula, law, la, law, la, law. Buka dulu di lam baru ke huruf waw. Laula, bagi atas kita buka. Laula yukallimuna Allah. Kalimah Allah dibaca tebal. Kenapa? Kerana sebelumnya bagi atas. Au ta'tina ayah. Okey, au ta'tina. Huruf hamzah, ta, syiddah. Syiddah dia pertemuan yang sempurna. Adwai makhraj, dua alat untuk sebut huruf makhraj. Hasilnya apa? Yang habisu fihi nafas, menyebabkan suara ataupun angin terputus. Ya, bukan ya, tina, tak boleh baca gitu. Au ta, terus. Au ta'tina ayah. Ayah, habis a, bukan ayah, bukan. Okey, seterusnya. Soalan yang baik nanti kita jawab je lagi. Kaza, buka mulut. Kaza. Okey, huruf zal, ujung lidah duduk kat situ. Sekadar mana sekadar kita boleh gigit. Okey, lepas tu bila sentuh je makhraj, dia turun pada kedudukan asal dia. Masa kita relax, dia terhampar kat bawah. Qala allazina min qa, dengan nun di sisi huruf qaf. Min qa, jelas dah dengan huruf qaf. Sebab dengunnya tak banyak tapi suara lebih banyak. Min qablihim mithla qawlihim. Okey, kalimah qawlihim, huruf mim ada mim kecil ekor ke kiri. Itu adalah waqful lazim. Waqaf lazim. Yang mana kalau kita pergi, kita langkau ayat tu, maka menyebabkan rosak makna lah. Okey, tak boleh.
Kita jumpa mim tu kita berhentilah. Tashabahat qulubuhum. Buka mulut. Tashabahat, hujung lidah digusi. Tashabahat, putus suara. Tashabahat, lepas tu kita lepas. Tashabahat. Okey, dengar tak? Tashabahat. Dengar tak? Boleh komen tak? Hams, dengar tak? Okey. Minta komen. Malam ni agak mengantuk. Jadi saya nak tuan-tuan juga berinteraksi dengan saya. Okey. Dengar. Okey, jangan baca tashabahat. Kenapa angin tu keluar banyak? Kerana pertemuan syiddahnya tidak sempurna. Okey? Mesti sempurnakan syiddah dulu baru lepas hams. Tashabahat qulubuhum. Okey? Qulu, qaf bagi depan qu, lam bagi depan lu, ba bagi depan bu. Muncung semua. Qulubu. Ba bagi depan bu, ha bagi depan hu. Qulubuhum. Okey? Dan waktu ni dia dah tak sempat dah, bukan qulubu. Tak, dia tak tarik dah. Qulubuhum. Okey. Seterusnya, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Ustaz Samsul Kamal. Tak hams dan syiddah, bukan. Bukan begitu susunan dia. Tak, syiddah dan hams. Syiddah dulu baru hams. Okey? Awal lagi ngantuk dah. Bukan. Hari ni daripada pagi, lepas tu pagi di tempat lain, tengah hari tempat lain, balik apa? Bertugas, lepas tu ke Terengganu tadi, balik ngam-ngam 9.30, on kelas, lepas tu sambung 10.30. Okey. Seterusnya, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Okey, bayyan, nun bertasydid gunnah. Liqa, qa, bukan liqau, bukan liqa, bukan liqa, bukan liqa, qa, ambil kat dalam. Liqaumi. Okey, tanwin bertemu dengan ya idgham. Jangan baca liqaumi yuqinun. Mi tak dengar di hidung. Mi tak ada. Liqaumi, mi. Dia, kita nak gunnah pada hidung ni, dia amkan ataupun tamakun pada hidung. Liqaumi yuqinun. Suara tak berapa jelas, sangkut-sangkut gitu. Orang lain macam mana? Jelas ataupun tidak? Okey. Sambil saya nak habiskan ayat yang terakhir ni. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira. Okey. Inna, panjang 4 harakat. Okey, sambil-sambil saya jawablah. Apa? Panjang 4 harakat. Boleh tak baca dengan 5? Nak baca dengan 5 tu boleh lah. Cuma kita baca dengan Hafan Asim Tariq Syatibi. Imam Syatibi meriwayatkan bacaan mat wajib ataupun mat muttasil, mat jaiz ataupun mat munfasil. Qadarnya adalah 4 harakat. Maka kita sebagai pengikut kepada bacaan Imam Asy-Syatibi, maka sepatutnya kita baca dengan 4. Okey, walaupun ada dalam riwayat Hafan Asim, tapi tarik lain baca dengan 5. Walaupun ianya telah berzaman kita baca 4 ataupun 5, ada juga yang syarah mak jaiz baca 4, mak wajib baca 5, macam-macam syarahannya. Tapi yang sebetulnya adalah kita perlu stick dengan bacaan mak wajib dan mak jaiz 4 harakat sahaja. Okey, kerana itu adalah periwayatan daripada Imam Asy-Syatibi, dan kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafan Asim Tariq Syatibi. Okey. Seterusnya, jelas, ada orang tak jelas.
Ustaz nak tanya, kalau kita tak berhenti baca dekat mim kecil tu, saya berhenti kat wakaf ayat rosak makna tak Ustaz? Ya. Wakaf lazim ni, kalau kita pergi, yang lazim berhenti, yang kalau kita langkau menyebabkan rosak makna. Sebab itulah dalam Quran ni dia tak ada wakaf wajib atau wakaf haram illa ma lahu sabab, melainkan ada sebab. Dan ulama dulu tak ada tanda titik ni, tak ada tanda wakaf ni, tapi kenapa ulama meletakkan tanda? Kerana nak menolong kita supaya kita baca Al-Quran dengan maksud yang betul. Maknanya kalau kita langkau menyebabkan kesalahan dari sudut makna. Okey? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wala tus'alu an ashabil jahim. Wala habis sin. Wala okey, wala tus'alu an dia sama panjang. Wala tus'alu an ashabil jahim. Okey, jangan tak boleh. Ashabu tak boleh. Relax, lepas. Okey, sempurnakan. Wala tus'alu an ashabil jahim. Sadaqallahul azim. Ustaz, macam mana kedudukan lidah ketika huruf nipis? Bagi atas ni kita cerita. Okey, iaitu dengan cara kita bagi atas kita kena buka mulut kerana bagi atas. Okey? Dan dia bersifat dengan istifal, pangkal lidah terletak kat bawah. Dan kita kena tahu keadaan lidah kita ketika mana kita tak bercakap. Dia duduk tidur kat bawah, relax kat bawah. Okey, jadi ketika mana huruf istifal, selepas daripada sentuh makhraj, bagi yang perlu kepada sentuh makhraj ke atas, dia naik contoh huruf ta, dia sentuh kejap atas, lepas tu dia turun kat bawah. Ta. Okey. Huruf mim dia tak gerak lidah. Ma berada di bawah. Okey, yang pastinya tidak ada lekukan tengah lidah. Lidah berada di bawah dengan baik. Okey. Terima kasih kepada semua dan saya minta maaf di atas segala kekurangan. Insya-Allah kita bertemu lagi pada hari Ahad insya-Allah. Dan satu lagi saya nak wawarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada minggu terakhir bulan ini kita akan adakan satu seminar ataupun satu sesi yang dianjurkan oleh Akademi Zamzam, yang insya-Allah akan membahaskan tentang perbezaan cara sebut bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Amat penting bagi kita yang nak improve bacaan kita. Dan seminar ni insya-Allah akan dibentang ataupun akan disampaikan oleh seorang syekh daripada Mesir yang lama dah menetap di sini, dan dia begitu mahir dalam ilmu Al-Quranul Karim, dan juga beliau melihat perbezaan ketara cara sebut orang Melayu, bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Lalu dia membuat satu kaedah dan ada kertas kerja yang akan dibentangkan kepada kita. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh boleh berhubungi kami ataupun boleh hantar mesej ke WhatsApp ke Akademi Zamzam. InsyaAllah tindakan selanjutnya akan dilakukanlah. Okey, yang berminat boleh sertai. Start daripada jam 8.30 ke 9 pagi sampai petang insyaAllah. Okey, ada sesi teori dan praktikal sekali. Okey, insyaAllah yang berminat boleh hubungi kami. فما كان خيرا فهو من عند الله وما كان شرا وضعفا فهو من قلة علم وضعف نفسي. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Adik, jom makan nasi, Dek. Dek, ini dulu.